warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Lebih dahulu saya ingin ucapkan salam sekali lagi kepada semua dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Datuk Nazim Johan, Pengerusi Persatuan Penghuni Islam Malaysia, dan tidak lupa juga kepada Cik Hafizan Habib Rahman daripada Rahman Rohizat, merupakan ketua untuk Presma. Tidak lupa kepada Datuk Siraj dan Datuk serta Tuan Syekh, wakil pada Tuan Syekh Fariduddin, Presiden Permim, Syekh Muhammad Azrin, Datuk Tuan Burhan daripada Seronkayu yang bersama-sama kita pada pagi ini, Datuk Jalaluddin daripada Taufik Manpower, serta semua rakan-rakan, dan Tuan Syed Buhari daripada NGO yang bersama-sama kita pada pagi ini, insya-Allah. Tujuan kita berkumpul pada pagi ini, pada petang ini adalah insya-Allah untuk membincangkan isu yang baru-baru ini ditimbulkan oleh wartawan dalam ini artikel dia, Posmo Online atas nama ramai mangsa katel mamak. Lazimnya kalau katel ni dah memang diguna pakai untuk sesuatu yang negatif lah. Dan kami rasa terkilan, dan kami juga sudah menghantar surat lawyer daripada Tuan Rahman Rohizat pada 27 hari bulan Mac ke Media Mulia Sdn Bhd. Ada dua alamat sini di Jalan Perdana, Taman Tasik Perdana, dan juga Lebuh Persiaran Barat, Petaling Jaya. Dan kita berikan tempoh 7 hari bekerja. Tuan nasihat kita katanya kalau yang mana perintah bawah seminggu tempoh diberikan, dan ambil kira waktu hari bekerja saja, dan ianya akan tamat pada 6 hari bulan Juni. Dan kiranya tidak ada tuntutan maaf dan menarik balik kenyataan tersebut, dan pihak Presma akan mengambil tindakan mahkamah, insya-Allah. Dan kami rasa terkilan sangatlah dengan statement, dan saya rasa ini bukan kali pertama ya. Media-media lain, alhamdulillah, saya rasa jarang-jarang sekali kalau ada pun tersasul. Tapi saya tak tahu mengapa di antara kita orang Islam ni perangai hodoh sangat. Kami terkilan sangat-sangat dan muktamad mengambil tindakan mahkamah ni. Dan saya juga ada berpeluang bercakap dengan salah seorang daripada Harian Metro Kosmo ketika tu, dan juga tuan Cik Turmazi, Muhammad Turmazi Madun sendiri. Saya dapat cakap dengan telefon dengan beliau, dan saya tak nampaklah beliau rasa terkilaf ataupun rasa bersalah, dan beliau berkata akan counter back. Dan saya mengambil keputusan setelah berbincang dengan Exco dan juga penasihat-penasihat kami mengambil keputusan untuk membuat laporan polis. Setakat ni kita dah berpuluh-puluh laporan polis dibuat di seluruh negara dan masih diteruskan. Hari ini pun masih ada lagi laporan-laporan polis tersebut. Dan saya juga menafikanlah sekeras-kerasnya artikel yang mendakwa pemilik restoran mamak ni menggambarkan corak perniagaan berbentuk kartel. Seolah-olah tomahan ni macamlah kami ni umpama Along yang memberi fund kepada peniaga. Dan saya terkilan sangat-sangat bila dia kata ada satu makcik. Saya tak tahulah makcik yang mana dimaksudkannya. Dan kalau dimaklumkan pengusaha restoran kedai makan umum, itu tak terkilan sangatlah. Tapi bila mana dimaklumkan dalam situ pengusaha restoran mamak, ini saya rasa ada jatuh di bawah hasutan saya. Dan saya berharap pihak PDRM akan mengambil tindakan yang perlu, insya-Allah. Dan perlu adalah satu etika kewartawanan ni yang lebih telus, lebih ikhlas,
Saya rasa yang lain-lain ni alhamdulillah, yang apa, saya juga jemput utusan dan wartawan Kosmo juga bersama-sama pada petang ini untuk meluahkan rasa kecewa kita, dan kalau boleh biar ini yang terakhir. Lagi satu juga, budaya berapa, saya tak tahulah budaya apa enforcement kita ke, bila buat apa operasi apa-apanya, PBT ke apa-apa, pergi mana-mana premis, kalau pergi restoran mamak, mak oi, sakan lah macam nak kenduri. Dia nak bubuh dengan majikan dia lah, nak bubuh sandbox lah, segala benda dia nak bubuh. Tapi bila kena kaum lain, tak wani pula. Ini hakikat dia. Tak pula kita nak tengok ada apa, tunjuk gambar sandbox ke, tunjuk gambar muka majikan. Ini satu rasanya, kalau kita menutup aib seseorang itu, Allah akan tutup aib kita. Itu semua orang tahulah. Saya rasa dalam, bukan saya tidak menyalahkan kewartawanan, pengamal media, tapi saya rasa ini selebih saya tekan tadi, lebih pada penguasaan oleh apa macam PBT dan kesihatan umpamanya, perlu dikaji semula, diharmonikan, sama ada benda-benda yang dipraktikkan buat masa ini perlu lagi dibuat dalam konteks untuk menghina sesuatu kaum atau bangsa. Kita ni orang agama Islam, tapi perangai kita ni setengah-setengah, kita ni nampak bodoh sangat. Kalau artikel yang sama ditulis oleh Israel ke, tapi saya rasa semua tak ada orang Israel kerja rasanya. Mungkin kat maknanya lah boleh sabar lagi. Tapi saya tak tahu apa niat nawaitu dia nak buat artikel-artikel macam ni, dan sampai sudah ingat apa dah, kalau ikut hari bekerja dah 5, kalau bilangan hari dah hari kelima dah kami hantar surat dan masih tidak ada sebarang respon daripada Media Mulia Sungai Berhad dan Yayasan Umur Hari. Saya rasa Tan Sri Al-Buhari ni pun nak bantu urusan ni untuk tujuan yang baik. Untuk apa? Untuk semoga utusan yang tutup ni dihidupkan semula untuk membantu warga kerja dalam industri ni tadi. Dan selebihnya saya akan panjangkan kepada Datuk Nazim Johan, Tok Ki, dan saya juga merupakan timbalan kepada Datuk di Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kalau saya bercakap ni, saya cuba berlapik lagi lah. Mungkin Datuk Nazim juga dapat memberi pandangan dan nasihat untuk kita kongsikan bersama, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, Datuk Ali, ini pun sahabat saya, Datuk Jamal Rohan. Datuk Jamal Rohan, ni semua kawan-kawan semua. Sebenarnya kita di Persatuan Pengguna Islam ni mempunyai sejarah yang agak lama, walaupun saya bukan mamak. Mamak Melayu. Mamak Melayu. Tidak ada darah. Ada darah ada. Tapi memang kita dah lama dengan Datuk Jamal dan kawan-kawan semua cuba buat sesuatu untuk sentiasa melakukan apa yang boleh terbaik demi masyarakat kita dan masyarakat lain-lain di Malaysia pada amnya. Jadi selama kita, saya rasa dah 23 tahun kot kita bersama ya, Presma ini, kita tidak pernah mendengar perkara seperti ini berlaku. Kalau yang berlaku pun mungkin secara individu. Pasal orang ni macam-macam. Kalau secara di individu, dia bukan merupakan satu kolektif perkara yang berlaku sebagai amalan ya. Jadi kita di sini nak menjelaskan selama hari kalau kita bersama dan kita tengok tidak ada perkara seperti ini berlaku kot di belakang kita tak tahu, tapi rasanya tidak ada lah ya. Jadi kita harap perkara yang berlaku hari ini mungkin kita doakan tidak lagi berlaku, kerana ia boleh membawa implikasi ataupun pandangan negatif masyarakat lah. Sedangkan kita sama-sama menjalankan usaha ini untuk membaikkan keadaan kita, tambah-tambah hari ini kan. Saya rasa
kalau ialah peranan Indian Muslim dalam masyarakat ini agak banyak ya, dan kita pun tak boleh nak menafikannya ya. Saya rasa kalau kedai Indian Muslim tak buka, banyak kedai yang tak ada ni, dan nak makan pun jadi susah juga. Jadi kita tidak apa, kita berlapang dada. Cuma kita tidak mahu perkara ini berlaku dan tidak mahu ada salah faham. Tidak ada apa-apa yang boleh membawa kesan negatif, tambah-tambah di zaman ini kan. Zaman ini macam-macam, pekerja tak ada lah, dia orang nak buka kedai. Cabaran cukup banyak. Jadi kalau ada berita yang negatif ni, takut dia jadi bertambah tak elok. Ya, tak elok, esok kita pun terkesan juga. Jadi itulah kalau pihak Presma pun telah membuat laporan polis. Polis pun boleh menyiasat, dan kita pun insya-Allah tidak ada apa yang kita nak sorokkan ya. Benda ini benda yang terbuka, dan lawyer sebagai sebuah badan yang sensitif. Saya sebenarnya tabik juga kepada Indian Muslim ni. Cuma tak dapat jadi menantu je lagi. Belum lagi. Ada kosong. Ada. Jadi saya rasa kita pun boleh banyak belajar juga disiplin diorang buat kerja dan kesungguhan diorang, yang mana kita harapkan sama-sama dapat menjayakan usaha kita membela hak dan maruah kita di negara ini yang agak begitu tertekan ya. Jadi saya mengajak sesiapa sahaja, kalau yang kita harapkan kalau ada masalah, maknanya datang berjumpa. Pasal ini kita menulis benda kepada satu kumpulan kan. Jadi kesianlah kat kita juga. Nasib baik PPRM tak kena macam tu. PPRM dia kebal sikit. Jadi kita sentiasa bekerjasama dengan pihak media ya, untuk kebaikan kita bersama ya. Ya Tok ada apa-apa lagi yang saya perlu cakap Tok? Tak ada apa. Kita harap satu je lah. Berita-berita ni bukanlah pertama kali dikeluar. ya dari dulu. Dari dulu pun ada banyak kali, bukan pertama kali. Zaman Datuk pun ada pengalaman Datuk. Sampai kita bawa demonstrasi depan pun ada. Sampai pejabat. Tapi ini tak habis-habis lagi. Saya pun heran. Tapi kali ini berita ini bukan tak baik, berita palsu. Jadi itu menyinggung perasaan kita. Dan juga jadi kita maulah media ni bertanggungjawab. Jangan nak jual surat khabar tu, nak buat berita-berita palsu. Ada juga tanggungjawab media. Macam mana ada tanggungjawab kerajaan, media pun ada tanggungjawab. Jadi saya minta lah media ni supaya jangan api-apikan perasaan marah ke, perasaan tidak baik antara satu kaum dan satu kaum lain. Jadi kan Perdana Menteri kata satu keluarga. Jadi kita satu keluarga ni mesti kena menghormati kebudayaan orang lain. Jadi itulah pandangan saya. Sekiranya Presma ambil tindakan undang-undang, saya sokong. Sebab ini satu cara macam mana nak bendung apabila satu surat khabar ni bukan pertama kali ni, banyak kali dah buat. Jadi saya sokonglah apa-apa tindakan diambil oleh Presma. Memang kita yang jual newspaper. So dia burukan Industri kita. We are the one selling the newspaper. Macam mana nanti kalau dia orang ada tulis yang tak baik, nanti kita sorok newspaper. Betul tak? We are the one selling the newspaper. Belum sampai tahap lah kami bakar surat khabar ke, itu bukan budaya kami. Kalau setengah negara gamaknya dia ambil beli semua surat bagus semua, dibakarnya, atau minta vendor-vendor ni kebanyakan yang Muslim juga. Kami sorok ke, lepas tu return balik. Tapi setakat ni kami tak sejahil, tak sekejam tu lah. Kita tak nak benda-benda ni di atas serta ni menggugat keharmonian yang sedia ada. Di dunia ni gamaknya Malaysia ni lah, semua bangsa ada, dan setakat ni kita masih lagi harmoni, masih lagi menjadi saudara. Dan kalau yang Mak Berhormat Perdana Menteri kata keluarga saya keluarga Malaysia. Kalau macam inilah rupanya
Tapi lah saya saya tak ada sedikit pun nak menuduh ke nak mengatakan pengamal media ni mungkin sebab seorang ni kerana nilai setitik asalnya kita rasa terkilan sangat-sangat. Saya ulang balik benda ayat ni, memang terkilan sangat-sangat. Dan cara kami mungkinlah, kami masih sabar lagi. Kalau tak tahulah kalau orang negara luar ke, mungkin ada segelintir orang kita juga. Dia kalau dia bakar Kosmo ke, nak pergi buat apa, bantahan kat pejabat. Dulu kita pernah buat masa zaman Datuk Zaman Rokan, memang kita pergi satu rombongan, pergi ke apa, putusan kita buat bantahan apa semua. Saya rasa sekarang ni kita cuba yang cara yang lebih molek sikit lah pada saya. Mungkin yang pada saya ambil apa sebab tindakan mana sebab lawyer saya ni pun dia kata lama dia sebagai jadi kami punya panel pun kerja kurang katanya dan kata dia memang tergerak sangatlah. Dan kami pun lebih kurang kulit pun lebih kurang rasanya. Pasal tu rasanya ini bukan nak mengugut tapi dengan harapan insya-Allah kita dapat ubah minda kita lah. Bila mana kalau isu kenaikan harga ni lepas ni insya-Allah tuan-tuan mesti akan tanya pasal kenaikan harga roti canai lah, teh tarik lah. Saya sedia menjawab ini sesuatu yang kita nanti-nantikan. Memang itulah the market punya isu sekarang ni. Dan kita akan kongsikan bersama dan lagi daripada Permim ya. Permim merupakan satu bahan induk untuk persatuan kami. Cik Azrin juga ada berita untuk dikongsikan insya-Allah. Sila Azrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azrin Muhammad Naib Presiden Permim. Pak Syed. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Jamal Khan, Toki, Datuk Jawar Ali semua. Selalunya kita dalam konsep biarlah. Kali ini kalilah. Kita takkan lepas sebab lama sangat kita bagi muka isu-isu seperti ni. Akbar ni macam disebut oleh Tuan Haji Burhan, kita yang sebagai penjual. Bila kita jual, benda yang orang kutuk kita, orang maki kita, orang fitnah kita, bila-bila kita zaman fitnah ni, kita tak boleh nak membiarkan. Lagi-lagi belia-belia yang dia Muslim ni, tak macam orang dulu. Tak orang dulu ni, dia lembut sikit. Tapi belia-belia kita ni, dia keras sikit. Tapi kita terpaksa dudukkan. Tapi selama mana kita boleh dudukkan belia-belia ni? Jangan macam dulu masa zaman Datuk Jamal Khan dulu. Kita pergi mogok depan syarikat utusan apa semua, kita buat bantahan. Saya pun ada turut serta. Harakah banyak isu ni. Macam Datuk Jawar Ali kata tadi kan, biasa kalau pergi mana-mana kedai, bila ada operasi, bila kedai-kedai lain, dia akan tulis kedai makan ditutup, kedai makan diserbu. Bila sampai kat mamak ni, kedai mamak ditutup, kedai mamak diserbu. Apa bezanya? Bukan kedai mamak je, kedai nama terus. Nama sekali keluar. Sebab kita ni buat bisnes, bukan sekadar nak kau untung tau, kita buat perkhidmatan. Macam Datuk Ali kata ni nak tanya pasal harga semua kan. Kalau ikut harga hari ni, kita kena jual RM3 roti canai Datuk. Tapi kita masih lagi jual RM1, RM2, RM3. Toki ni customer tetap saya setiap Ahad. Roti canai kita RM1.50 je. Tapi kalau ikut harga semasa RM3 kita kena jual. Tapi apa motif kita tak lagi buat action seperti itu? Sebab kita berkhidmat lagi untuk masyarakat kita. Kita pun nampaklah orang terkesan pandemik apa semua kan. Kita takkan tukar, tapi kita take time. Tapi pada masa ni bila kita ditekan seperti ni, kita rasa kecewa sangat. Kecewa dan terkilan. Jadi macam semua kata ni, bila di bawah keluarga Malaysia ni, kita harus unite lah kan. Kita bermuafakat, kita kena rapatkan silaturahim kita. Bukannya kita api-apikan ni. Sebab bila kita tengok negara-negara luar kan, yang maju kan, dia tak mainkan isu-isu perkauman. Dia thinking dia nak bangunkan negara dia. Sebab 20 tahun yang lepas, semua yang tengok Malaysia ni membangun, tapi hari ni diorang tak pandang. Negara-negara yang pandang kita, dia tengah membangun. Sebab apa? Bagi saya, kita asyik kolot sangat. Isu perkauman. Sampai bila kita nak mainkan isu perkauman? Kita dah duduk satu negara ni, kita kena harmoni. Barulah kita boleh sama-sama bangunkan negara kita, insyaAllah. Itulah sedikit sebanyak daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada soalan tanya tuan-tuan? Okay, nak tanya, biasanya kalau dalam aspek fitnah ni, sebab Ini bukan fitnah, ini hasutan. hasutan Fitnah. lah. Bos lah tu, sebab dia kata ramai masa kata mamak, dia satu statement, dia bukan, tak ada soal adakah ramai jadi masa tu, tak ada soal, mungkin dia selamat lagi. Tapi bila dia kata ramai masa kata mamak, dia terus
letak memang ramai lah jadi mangsa. Dia memang direct, bukan yang direct. Direct. Ah. Kira direct. Jadi sejauh mana biasa kalau yang artikel-artikel yang macam ni, sejauh mana kesan yang diterima oleh pihak ahli Presma ni, kesan segera yang macam tadilah yang tadi kata ada ramai tak nak kerja ke macam tu, ataupun ramai memandang serong ke kepada. Ini sebenarnya tak ada hubung kait pun, tak ada. Kalau sebab Tomahan ni kata orang tak nak kerja ke apa, mana serong. Ini sebenarnya kita punya integriti kita lah. Kita rasa sesuatu hasutan, Tomahan yang menghasut ni rasanya, yang tak ada kena-mengena pun. Tak ada, saya rasa kalau dia boleh buktikanlah siapa dia, kalau kita sepolan, sebut nama apa semua, tak apa lagi. Itu lain. Dia bila kata dia cakap bukan secara umum atau keseluruhannya. Dia kata kalau peniaga restoran membagi jadi kartel lah tu, tak apa lagi. Tapi Wani dia nak quote macam tu. Tapi bila dia sebutkan khusus kepada mamak ni, sesuatu yang benar-benar kalau nak cakap tu ayat kurang ajar lah. Jadi jika tuntutan ni diteruskan, berapa jumlah tuntutan yang akan dituntut kepada media mulia? Duit saja alhamdulillah cukup lagi lah. Kita tidak akan mereka tarik balik dan minta maaf. Kalau masih dapat ketegak lagi nak cuba juga, insya-Allah tak apalah. Kita akan teruskan. Ini sebenarnya bukan kami nakkan duit. Alhamdulillah rezeki Allah bagi ni dah cukup dah. Tapi rasanya kami punya maruah kami ni ya. Maruah bangsa kami ni. Sebenarnya maruah kita ni orang Islam, mamak semua sama je. Tapi kalau tu saya sebut tadi, kalau bukan orang Islam, kalau Yahudi yang buat benda ni, saya terkilas saya tu kurang sikit lah. Terkejut. Ini orang Melayu kita, orang Islam kita, apa perlunya dia nak buat benda-benda macam ni? Tak semena-mena pula tu. Dalam keadaan ni semua orang tertekan. Kalau nyamuk gigit pun rasa nak bakar terlambur rasanya. Ini tak pasal-pasal lah dia nak buat benda-benda macam ni. Satu yang saya rasa tak perlulah. Mungkin dia nak melariskan dia punya portal ke apa ke, tak tahu. Tapi kita perlu lebih sensitif lah dalam isu-isu ni. Dan seperti yang saya sebut tadi, yang ni utusan ni bukan pertama kali. Sebelum ni utusan lah. Lepas tu lahir Cosmo. Kalau benda yang sama, umpamanya kalau saya baik juga dengan kongsi Metro, Harian Metro. Kalau benda-benda remeh-remeh macam ni, memang dia dah bagi tahu head of dia punya reporter, jangan carry benda-benda macam ni. Itu yang sebaiknya. Okay, tadi ada bercakap dengan pihak yang berkenaan. So selepas ada bercakap tu, mereka ada datang ataupun Tak. Sebab telefon ke apa macam mana? tak. Saya call dengan head reporter dia tu, dapat dia punya head, lepas tu dia minta reporter tu bercakap dengan saya. Tapi kita tahulah cara body language dia, dari bercakap pun kita tahu dah dia terkilan ke tidak. Bukan dia, pada dia biasa je kot. Dan kami utamaklah ambil tindakan. Saya perlu mendapatkan pandangan daripada Exco dan penasihat-penasihat saya juga. Pada saya peribadi saya memang saya nak teruskan dengan laporan polis tu dah buat dengan tindakan mahkamah. Kalau tidak, menarik balik kenyataan dan memohon maaf di portal yang sama. 27 hari bulan, hari Jumaat. 6 hari bulan 6. Dia tak sebab apa dia kata kalau bawah seminggu ni ambil masa hari bekerja saja. Mana Sabtu Ahad kita tolak lah. Tuntutan dalam LOD tu hanya untuk tarik balik. Buat masa yes. Jadi kalau kata dia enggan tarik balik, teruskan lah. Seterusnya pihak peguam akan saya selaku mewakili pihak Prisma, kami telah dapat arahan sekiranya kegagalan pihak media mulia menarik balik, iaitu Cosmo menarik balik dan meminta maaf, kita akan teruskan fahaman saman. Tapi dari segi undang-undang sendiri, sejauh mana kalau diteruskan sama, sejauh mana potensi untuk berjaya tu? Kami bukan nak duit. Kami nak maruah kami. Nanti tu pihak lawyer akan tentukan.
Nama dia cantik lah, media mulia. Tapi berita dia tak mulia.